merupakan peserta yang ke-251, cikgu akan berada dalam senarai menunggu. Okey cikgu-cikgu. Dan juga bila kita masuk pada Hangout Meet ini, perkara paling penting sekali ialah kita mempunyai talian internet yang stabil. Kalau tidak, besar kemungkinan cikgu-cikgu akan terkeluar ataupun terleft dengan sendirinya. Nah, macam tu ya cikgu-cikgu. Jadi make sure cikgu-cikgu ada internet yang stabil. Tapi kalau tiba-tiba in case cikgu terkeluar, cikgu boleh masuk semula saja ke dalam link tersebut. Okey, baiklah. Ini yang kedua pula, pastikan cikgu-cikgu sudah klik off kepada ikon mikrofon dan juga video kamera sebelum cikgu masuk kepada join meeting. Namun kalau cikgu-cikgu dah masuk tapi cikgu belum klik off mikrofon, tidak ada sebarang masalah. Cikgu hanya klik saja kepada skrin, kemudian dia akan appear ikon mikrofon. Jadi cikgu hanya klik off sahaja. Okey? Okey cikgu? Okey baik juga. Kalau cikgu perasan di sudut atas kiri tertera perkataan REC, maksudnya sesi ini sedang direkod oleh pihak urus setia dan kami minta juga dan sebaik semua cikgu-cikgu supaya tidak membuat sebarang gangguan seperti cikgu klik kepada ikon stop recording. Kalau cikgu klik kepada ikon stop recording, maksudnya cikgu telah memberhentikan sesi rakaman ini. Okey, kemudian pula saya juga minta dan sebaik semua supaya cikgu-cikgu tidak klik kepada present now. Kalau cikgu klik kepada present now, nanti cikgu pula yang akan present. Jadi dia akan mengganggu dan juga dia akan tidak memberikanlah kelancaran kepada penceramah kita. Okey, namun ketika sesi soal jawab, cikgu-cikgu boleh onkan mikrofon cikgu-cikgu untuk bertanya langsung kepada penceramah kita ataupun cikgu-cikgu boleh taik sebarang persoalan di ruangan chat. Okey, jadi Ustaz Zaudin sudah berada dekat talian. Ustaz Zaudin. Okey, baik. Ada. Ada. Okey, baiklah. Kita akan bermula lagi 2 minit. Jadi, saya nak ucapkan selamat datang buat semua peserta kepada sesi perkongsian pada petang ini. Dan kalau sini saya tengok ada seramai 127 orang peserta. Okey, jadi cikgu-cikgu sebelum saya mulalah, bolehlah type dekat ruangan chat ni, cikgu ni asal daripada mana. Mungkin kami nak ambil apa data secara overview lah kiranya. Boleh? Ni typekanlah dekat ruangan chat, cikgu berasal dari ataupun mengajar di mana. Di Kajang. Wah, Kajang. Okey. Oh, Tawau. Terengganu, Perak, Subang Jaya, Muar. Hai orang Muar. Pulau Pinang. Cikgu Saleh. Macam kenal cikgu Saleh ni saya rasa. Okey. Kelang, Perak. Okey, baiklah cikgu-cikgu. Jadi saya nak ucapkan selamat datang kepada semua peserta kepada sesi pada petang ini. Okey. Nampaknya kita pun tak nak lengahkan masa. Jadi saya serahkanlah kepada penceramah kita iaitu Ustaz Izzaruddin. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat. Hello Ustaz Izzaruddin, boleh onkan mikrofon tak? Tadi saya dia off lah mikrofon Ustaz. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Semua. Baik, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin yang dapat hadir berkesempatan dalam webinar kita kali ke-16 ini. Untuk yang saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nurun selaku moderator kita dan moderator tetap ni. Okey. Dan kepada Cikgu Jaafar bin Atas, satu ketua tinggi JFE. Tadi saya dah nampak Encik Rasman bin Kadri merupakan pegawai di Pejabat Tinggi. Terima kasih tuan kerana sudi hadir dalam kami punya webinar ni. Dan rakan-rakan KTJFE serta guru-guru yang dikasihi sekalian. Baik, pada hari ini saya sebenarnya slot sebenarnya esok, tapi hari ini tak ada. Jadi saya masuklah juga supaya setiap hari itu ada sesi webinar yang dapat diisi dalam KTJFE. So antara idea yang saya dapat semalam ialah 8 aplikasi untuk bank soalan online. Kita dah berada di fasa ketiga untuk PKP
Perintah Kawalan Pergerakan, mungkin akan ke PKP 4 dan sebagainya. So jadi soalan ni merupakan salah satu daripada yang diperlukan oleh guru bagi hantar dekat murid, dekat group WhatsApp kelas dan sebagainya supaya boleh dapat jawab kan. Jadi ada beberapa aplikasi yang kita boleh gunakan, sama ada kita gunakannya untuk kita gunakan untuk kita buat soalan di situ, ataupun kita guna soalan yang ada di situ dan kita minta murid kita untuk jawab. So bila kita nak gunakan soalan di situ, so kita kena pastikan bahawa soalan itu soalannya betul dan jawapannya pun betul juga. So kadang-kadang ada soalan yang salah dan jawapannya pun salah. Tapi kebanyakannya betul sebab semua soalan-soalan tu memang dibuat oleh guru-guru. Okey, baik. Jadi pengguna kita sebagai guru, sama ada guru di Kementerian Pendidikan Malaysia ke, guru MARA ke, guru swasta dan sebagainya, dapat gunalah soalan-soalan yang ada di situ, dan kalau kita nak menyumbang soalan di situ pun kita boleh buat juga. Okey, baik. Apakah set soalan yang terdapat di situ? Baik, saya gerakkan dia. Iaitu ni dia 8 aplikasi yang boleh digunakan. Dalam ni memang dipenuhi dengan bahan-bahan soalan dan juga bahan-bahan pembelajaran. Pertama, Quizizz, Jom Study, Kahoot, Quizalize, Frogplay, Quizlet, Edpuzzle dengan Word Wall. So kita akan pergi satu persatu. So baik, apa kegunaan ni ialah pengguna boleh jawab soalan di sini tanpa perlu tunggu sesiapa bagi kod. So maknanya kalau macam ibu bapa, dia nak bagi latih tubi kepada anak dia, mungkin cikgu dia dah habis bagi latihan dan anak dia memerlukan lagi latihan. So ibu bapa tu dia boleh guna aplikasi ni untuk bagi soalan dan bahan kepada anak dia di rumah. Okey. Boleh jawab tanpa ada limit. Apa yang perlu ada ialah email Google, sama ada dari MOE, daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, email tu yang kita ada, ataupun email peribadi yang kita buat sendirilah. So apa yang perlu buat, kebanyakan aplikasi ianya bermula dengan sign up, dan sign up kita guna ialah sign up with Google. Itu untuk memudahkan kita. Kalau kita tak sign up with Google, kita akan diminta untuk masukkan nama, BIN, first name, last name, lepas tu minta isi nombor email, alamat dan sebagainya. Tetapi bila kita sign up with Google, so dia dah macam satu shortcut. Dia dah shortcut kan proses pendaftaran, dia terus masuk, dia terus guna maklumat yang terdapat di Google. Walau bagaimanapun, bimbingan guru perlu untuk memastikan kesahihan soalan dengan jawapan yang betul. Tapi kebanyakannya betul. Okey, baik. Kemudian, keperluan yang mesti ada ialah email Google. Okay, selain daripada email Google, boleh juga guna sama ada email Microsoft pun boleh. Dua tu yang agak familiar, iaitu email Google, iaitu dipanggil sebagai Gmail. Email Microsoft dipanggil Hotmail. Google, dia punya nama email dia ialah Gmail, manakala Microsoft dia punya nama email dia ialah Hotmail ataupun Outlook. Okey, baik. Kita lihat yang pertama. Aplikasi pertama ialah Frogplay. Baik, sebab apa saya pilih Frogplay? Frogplay ni dia dah lama dah. Tapi yang dah lama juga. So untuk yang ni dia mengandungi soalan daripada syarikat buku Pelangi. Okay, so syarikat buku Pelangi kan dia ada buat soalan dalam bentuk buku kan, tapi dalam tu dia ada bagi juga dekat dalam bentuk online. So maknanya murid-murid dia dapat jawab soalan di situ lah. Okay, nanti kita akan pergi satu persatu. Baik. Okay, ni dia punya cara dia. Kita pergi. Yang kedua ialah aplikasi Quizizz. Okay, aplikasi Quizizz. Okay, baik, kita lihat dulu yang Frogplay ni. So yang Frogplay ni apa yang perlu buat ialah cikgu hanya perlu tak perlu guna email YES, tak perlu. Just guna email Facebook.
kan, untuk jawab, untuk gunakan soalan yang terdapat di Frog Play. Sekarang ni dah tak perlu guna email YES, just boleh guna email Facebook. So bila pergi dekat link dia ni, so pergi mana? Pergi dekat okay, sekejap ni dia punya ni. Okay. Okay, sekejap. Contoh ni so kita pergi yang ni, ambil yang ini English, tekan je dekat situ. Okay, dia akan pergi dekat sinilah. So kalau saya tak nak pergi jauh sangat sebab kita 1 jam saja. So cikgu tengok sini untuk akses, nanti saya akan bagi handout ni. Itu untuk akses Frog Play ni sama ada dengan apps, boleh cari di Play Store, ada dia punya Android dia, ataupun dengan guna web link. Klik je link ni. Nanti sebelum ini untuk akses latihan di Frog Play perlu email YES, tapi sekarang hanya dengan masukkan email akaun Facebook sahaja. Okey, baik. Untuk lebih lanjut, saya ada buat nota cara untuk akses Frog Play ni. Jadi cikgu boleh pergi dekat saya punya blogspot. Di situ memang lengkap saya tunjukkan cara untuk akses dengan menggunakan handphone kita. Dia buat ni sampailah kita akan jumpa soalan daripada pelangi. Ada logo pelangi pada soalan tersebut. So untuk yang pelangi ni saya rasa tak ada masalah sebab pelangi ni dia dibina oleh panel-panel guru yang berpengalaman. So tak ada masalah dengan soalan dia. Okey. Baik. Kita pergi yang kedua. Yang kedua adalah quizzes. So quizzes ni merupakan hub soalan yang saya rasa yang paling banyak lah antara 8 ni. Antara 8 ni quizzes yang paling banyak. Okey, untuk pergi pada quizzes, apa yang perlu kita buat ialah kita pergi sahaja dekat dia punya laman web dia ni. Okey. So kita pergi. Type sahaja. Macam biasa, so ibu bapa dia boleh guna email yang dia ada kan. Setiap orang yang ada handphone, automatik dia mesti ada email. Ada email dan kebanyakannya guna email Gmail. So email Gmail tu boleh digunakan untuk kita sign up. Apa maksud sign up? Sign up maksudnya ialah daftar untuk pertama kali. So sign up, lakukan dengan sign up with Google. Okay. Lepas sign up with Google, sudah akan minta nak sign up yang satu. So bolehlah masukkan mana-mana email yang kita nak. Okay, tapi ke dia punya server dia tak okey ni. Okay, tak apa, kita biarkan dulu yang word wall ni sementara tu, kita pergi ke aplikasi yang lain. Okay, Quizalize. Kita akan pergi ke Quizalize. Okay, sekejap. Quizalize. Okay, ni dia Quizalize. Quizalize sama macam Quizzes. So baca sikit dia punya penerangan dia ialah Quizalize ialah klik dekat laman web dia macam biasa, sign up dan sebagainya. Ni teacher sign up. Lepas tu masukkan email Google ataupun email Microsoft, terpulang tak kisah. Okay, wall tengah ni tak boleh. Tak apa. Okay, dia ada dia punya okay, kejap. Sama je ni. Okay. Silap. Okay. Macam saya ni saya dah masuk. So bila kita klik pada teacher sign up tu, dia akan minta email Google dan password. Cikgu masukkan saja, dia akan terus masuk ke muka depan. So bila dapat muka depan, apa perlu kita buat? Kita type kata kunci dekat bahagian search, contoh macam puasa. So bila kita enter, dia akan senaraikan soalan-soalan yang berkaitan dengan puasa. So macam ni lah. So ni ada 5,846. Mungkin soalan itu dia bercampur-campur. So boleh pilih contoh macam ni, question Ramadan, boleh klik. So ibu bapa dia boleh tolong buatkan.
dan boleh play this quiz. Bila play je, kita jawab lah. Okey. Okey, klik start. Puasa tanpa niat, so sah ke batal? So batal. Betul lah. Okey, sekiranya berniat puasa wajib dilafazkan, tidak syarat dilafazkan, dia batal ataupun tidak syarat dilafazkan. Betul lah jawapannya. Okey, baik. So kalau cikgu nak, kalau yang bukan ni cikgu nak bagi supaya murid cikgu jawab, just share a link ni, ambil link ni, kemudian pastekan dekat Telegram. So dekat Telegram ni ke, Telegram sekolah ke apa ke, so nanti murid dia tinggal klik sahaja dan dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Itu dia Quizalize. Okey. Work wall masih lagi loading. Saya tak tahu kenapa dia masih lagi loading. Maknanya dia punya server dia ramai, mungkin terlalu ramai cikgu-cikgu yang menggunakan work wall ni. Tu yang dia macam tu. So lepas ni dah boleh kurangkan lah penggunaan work wall ni. Okey, baik. Lepas Quizalize, so kita akan pergi ke ni ED Puzzle. ED Puzzle ni Cikgu Ruben dia ada kongsikan itu penggunaan ED Puzzle. So ED Puzzle ni ialah menjawab soalan di YouTube. Menjawab soalan di YouTube, murid akan lihat video dekat ED Puzzle. So bila macam contoh guru tu setkan pada minit ke-55 akan ada soalan. So bila sampai ke minit ke-55 second, terus keluar soalan, video tu berhenti. Selagi murid tu tak jawab soalan, video itu tak akan play, tak akan disambung semula. So kita pergi pada ED Puzzle. Diharap lain okey. Okey, masih lagi work wall tak boleh. Okey, kita tunggu jap. Quizalize pun free selamanya ke Ustaz. Okey, baik. Okey, Ustazah Zuraini, Binti Zakaria ini yang selalu setia bersama dengan kita ni. Ustazah Zuraini, Quizalize ni free. Setakat ni dia memang free lah. Dia tak macam Kahoot, Quizalize. Dan ramai juga orang yang dah guna. Itu hari Cikgu Raihan daripada Ipoh. Dia ada buat soalan-soalan dekat Quizalize. Kalau macam kita murid tu, sampai satu tahap dia dah boring dengan quizzes, dia dah boring dengan Kahoot. Jika boring lah cikgu hasil quizzes Kahoot je, so cikgu boleh tukar kepada Quizalize. Dia sama sahaja. Okey, baik. Paste kat GC pun tak? Jawapannya boleh. Nak log as student ke teacher? Nak log as teacher, jangan student. Kalau student dia akan minta kod, soalan. So as teacher. Boleh tak kalau kita create guna Quizalize ni sekarang? Boleh tak kalau kita create guna Quizalize ni sekarang? Nak lebih terperinci tentang Quizalize ke? Okay, nanti kita akan tengok. Nanti minta tolong Cik Uzarudin send apa yang direkod boleh tentukan kembali. Okay, nanti Cikgu Jaafar dia akan upload dekat YouTube dan cikgu boleh tengok dekat dalam grup Telegram quiz online. Okey, word wall tak boleh. Saya memang nak tunjukkan yang word wall ni. Sebab word wall ni dia ada banyak soalan tambahan pembelajaran yang cikgu-cikgu dah buat kan. So memang banyak. Kalau tak dapat nak buka tak apa, tapi nanti bila dah boleh buka, cikgu pergi masuk cikgu punya word wall, nak cari dia punya soalan tu berada di bahagian atas, nama dia ialah community. Saya ulang, bila cikgu masuk word wall, dekat bahagian atas nanti ada satu button, nama dia ialah community. So bila cikgu klik kat community tu, dia akan ada banyak senarai soalan dan bahan pembelajaran. Cikgu tinggal type je kata kunci soalan yang cikgu nak. Okey so maknanya dia punya server dia ada problem. Okey, baik. So ini di puzzle macam saya beritahu kan. Okey, cikgu masuk je guna email cikgu dan password, dia akan terus masuk ke bahagian paparan. Sangat mudah bila kita sign up with Google, dia sangat
memudahkan kita sebab dia dah pendekkan jalan-jalan untuk tu. Kalau tak, kita kena daftar satu persatu. So bila dah sampai dekat ID puzzle ni, dekat mana dia punya bank soalan tu? Bank soalan tu berada di search content. So contoh nak ambil puasa. So klik je pada puasa dan akan ada di sini. Contoh ni ragam puasa. So kita boleh tengok sekejap video ni. Okey, kalau macam ni kita akan nampak bahawa soalan berada di sini. Ada 3 soalan. Ini soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga. So nanti murid dia tinggal play je dan dia tinggal jawab. Okey Kita tengok sikit video ni. Okey, nota, continue je. Buku juga. Lambat. Buka lama. Biar pilih. Okey, kita percepatkan dia. Aku kenyang ah. Saya masuk ah. Itulah orang cakap. Bulan puasa ni jangan membazir. Okey, soalannya ialah okey, soalannya hukum membazir di bulan puasa makruh sunat haram jiddan. Okey, submit. Submit. Okey, betul dah continue. So dia boleh play video tu sampai dah dekat sini. Okey, baik. Allah Azan. Okey, keluar soalan. Melambatkan bersahur adalah sunat wajib haram. So sunat melambatkan sahur. So submit dan continue. So makna di sini ialah ibu bapa ataupun murid dia tak perlu tunggu guru untuk bagi soalan dekat ID puzzle ni. Mereka boleh buat sendiri. Mereka boleh buat sendiri menggunakan email yang mereka ada. Setiap murid kan dapat Google MOE kan. So dia boleh guna email tersebut untuk masuk dan boleh jawab sendiri mana-mana soalan yang dia nak jawab. Okey, baik. Okey, dah masuk dah ni. Kat work wall, alhamdulillah. So boleh kena bagi yang mula-mula first time buka work wall, dia kena daftar, sign up. Bagi yang dah pernah boleh log in. So saya try sign up lah untuk guna email yang baru. Okay. So di sini batu biasa hujan. Setiap petang dia akan hujan. So saya harap saya punya line ni agak stabil lah. Kalau tak, kalau tiba-tiba line saya terputus, maknanya tengah hujan lebat tu. Okay, baik. So sign in with Google. So, masukkan email yang cikgu nak guna. Saya guna email yang ni. Okay. Okay, dia akan masuk. Okay. So yang macam yang work ni memang kadang-kadang pun macam tu juga. Ada satu masa tu dia tak boleh masuk. Ada kalanya dia boleh masuk. Mungkin dia punya server dia tak begitu stabil lah. Tak stabil macam Quizizz. Kahoot pun dulu berlaku juga server down dia. Kadang-kadang tak boleh masuk. Tapi yang setakat ni yang saya tengok yang masih tough lah dia punya server dia ialah Quizizz. Quizizz mana pun boleh. Ustaz. Ya, saya. Ada apa ni, peserta kata ni laju sangat ni. Slow sikit. Okey, terima kasih. Terima kasih Okay. Cikgu Nasir kerana bagi tahu. Saya pun tak nampak dia punya mesej ni. Okey, terima kasih Cikgu Nur Azian binti Jali Saya terlaju pula. Okey, baik. Bila kita dah masuk ke akaun WordWall menggunakan email yang kita ada, so mudah saja kan? Type wordwall.net. Macam orang yang first time dia just sign up with Google. Google tu mana email Gmail dia. Masukkan email Google dengan password, dia akan terus masuk ke bahagian utama, main page untuk WordWall. So di manakah terdapatnya bahan pembelajaran dan bank soalan tu? Berada di community ni, community. Community ni ada kantar kan? Okey, boleh tekan. So murid dia pun dia boleh explore sendirilah. Ibu bapa pun dia boleh explore sendiri. Okey, macam ni kan ada banyak ni. Ni dia bercampur. Jadi kita kena search dia ikut kata kunci yang sesuai.
So saya ambil kata kunci puasa. Okay. Lepas tu dia akan pilih. Okay, ni dia ada 100 bahan yang berkaitan dengan puasa. Okay, so tu saya ambil yang ni lah, syarat wajib puasa. Saya tekan ni Okay, baik. Saya tekan dan saya boleh guna bahan ni. So maknanya cikgu yang nama dia ni, nama G221 ni, dia guna email MOE kan. Dia setkan bahan dia ni sebagai public. So bila public, orang lain boleh guna. So kalau cikgu rasa tak nak orang lain guna, so cikgu boleh klik pada private. So cikgu nak mana? Cikgu nak private ke nak public? Kalau cikgu rasa pemurah hati, so cikgu boleh lah public. Sebab public, orang lain boleh guna, dapat manfaatnya. So kalau cikgu private, hanya cikgu dengan murid cikgu saja yang dapat guna. Okay, bila start. Betul, salah. Okay, soalannya apa? Go. Mu'alaf. Syarat wajib true lah, betul. Mu'alaf dia kena syarat wajib puasa. Kena dia kena puasa. Mana salah bunyi? Okay, baik. Kanak-kanak. Okay, false. Wajib tak wajib? Betul, salah. Ya. Okay, baik. Okay, tengok dekat mana? Dekat bahagian community. Dekat bahagian community. Okay, baik. Okay, hari ini kita fokus pada bank soalan. Bank soalan sahaja. So kita taklah mendalam sampai cara nak menggunakan word wall ni. Okay, baik. Word wall sudah. So kita akan pergi ke yang lain, iaitu Quizlet. Quizlet pun sama. Dia ada soalan-soalan yang orang lain, cikgu-cikgu lain dah buat, kita boleh guna pakai. Contoh Quizlet. Okay. Quizlet Quizlet.com. Okay, baik. Quizlet ni dia macam word wall jugalah Quizlet ni, tapi Quizlet ni dia hidup dulu daripada word wall. Word wall ni dia baru je, tapi yang Quizlet ni dia dah lama dah. Okey, baik. Dah boleh masuk guna sign up with Google. Lepas tu dia akan bila dah sign up, dia akan terus masuk ke bahagian ini. Okey, baik. So dekat mana dia punya soalan-soalannya? Berada di search. So boleh type search lah. Contoh macam kita guna bahasa Melayu. Salah tak? So pada saya lah, Quizlet ni dia lebih sesuai untuk bahasa. Bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, tak kisah. Okey, baik. So ni ada banyak, so boleh pilihlah mana-mana yang sesuai yang cikgu nak gunakan. Contoh kita ambil satu. Yang ini, terklik je. Terklik. So nanti dia akan bagi beberapa permainan yang boleh kita guna. Ni dia jenis-jenis permainan yang dibagi. Yang pertama ialah flashcard. So sukarelawan, apa maksud dia? Tekan je dekat sukarelawan. Dia akan bagi jawapan dia ialah volunteer. Ni maknanya dalam ni lah macam vocabulary lah. Sukarelawan, dalam bahasa Inggeris apa? Volunteer. Ini bahasa Cina-nya. Okey, kemudian pergi ke kad yang kedua. Seniwati. Okey, tekan. Artis. Ni female ni. Okey, lepas tu tekan lagi. Pragawati. Female dia model. Lagi angkasawan. Okey, apa tu angkasawan? Astronaut. Sampailah ke 19. Baik. Lepas tu bukan setakat flashcard je, kita boleh guna permainan learn. Permainan learn. Learn tu apa? Okay, kita tengok. Okay, welcome to learn. Answer every term correctly twice to finish. Okay, got it. Okay, baik. Ni apa ni? Juada. Ikan penyampaian juada. Okay, betul. Ni. Kan? So boleh jawab sampailah habis. Okay, ni untuk yang learn. Yang right ni apa? Right tu nanti cikgu expose ni lah. Yang spile ni apa? Yang mesh, mungkin yang gravity ni
dia agak menarik sikit. Maknanya dia macam permainan. Maknanya akan jatuh, ambil yang easy lah. Dia akan jatuh apa tu? Kita kena bagi jawapan dia apa. Tu macam Seniwati. Apa sebenarnya dia? Artis A-R-T-I-S-T. S A-R-T-I-S Saya tulis. Lupa pula dia punya nama tu. So dia akan jatuh. So salah lah kan? So kalau macam jalur kita buat type apa tadi? So dia cakap yang betul ialah artis. Oh lupa huruf T. A-R-T-I-S-T barulah astronaut apa ni meteor tu tak jatuh. Kalau kita bagi dia masalah dia akan jatuh dan kira potong markah lah. So yang Quizlet ni pun merupakan aplikasi yang kita boleh gunakan, yang kita boleh guna soalan-soalan yang orang lain dah buat. Okey, baik. Untuk yang flashcard, so apakah yang ke-8? Yang ke-8 ialah ni, jom study. Saya lupa nak buat dia punya slide tu. Jom study. So cikgu tinggal buat apa? Cikgu tinggal pergi dekat Google ni, type jom study. Bila pergi jom study, dia akan berada di atas. Klik dia jom study, ianya adalah percuma. Okey, jom study ni adalah daripada aplikasi Full A Map. Full A Map. So baik, bila masuk ni cikgu tinggal siapa yang first time boleh klik daftar, siapa yang pernah masuk boleh klik log masuk. So log masuk, saya ingat lagi saya guna apa lah. Saya ingat. Saya masuk, saya try dulu guna ni. Saya pernah lama tak masuk ni. Okey, betul. Okey, selamat datang ke study. So kita boleh guna apa? So kita boleh guna video, interaksi, latihan dan peperiksaan. Contoh video apa dia? Contoh video ialah ni, video ni. Yang Astro Tutor TV. Matematik mail sendiri. So macam kita tekan dia play, so dia akan mainkan video tersebut. So maknanya murid dia boleh sambil lihat video tu sambil dia boleh belajar. Sekejap. Okey, baik dah ni. Okey, kalau kita nak interaksi ni apa lah? Sekejap. Oh tak keluar. Kalau latihan dia pergi dekat full A mark. So boleh PSA free demo. Kemudian boleh pergi dekat free demo ataupun free access sebab full A mark ni dia dah bagi percuma sempena ni lah COVID-19 ni. COVID-19 free demo ni. Okey, lepas tu dia akan masuk ke fullamark.com.my. Okey, tunggu sekejap. Okey, kita dah masuk. Okey, ni dia full A mark. Full A mark saya punya. Full A mark ni berita harian. So, dia kan selamat datang pelajar cemerlang. Ke kelas demo percuma UPSR tahun 2020. So, UPSR dah tak ada. So, tak payah belajar lah kan? Tapi kena belajar juga kemahiran berterusan. Baik, dari sini dia ada format peperiksaan, bahan minggu ini, nota, latihan topikal, bank soalan. So bila klik pada bank soalan, dia akan keluarkan inilah dia punya bahan-bahan latihan-latihan yang disediakan. Sama ada dalam bentuk objektif, subjektif. Contoh latihan topikal. Ada 13 jenis soalan. Ikan berita, artikel, informal, adverb, isim sebagainya. So tenaga dan cahaya, kertas 1. So bila tekan ni, so dia boleh berjawab. Okey, baik.
Okey. Tapi saya ingat betul lagi yang macam yang ni dia dah full A mark tu, sekarang dia dah bagi percuma. So mana kalau macam cikgu pergi dekat dia punya laman web full A mark tu, cikgu tak payah pergi dekat free demo, cikgu pergi dekat free package. Sekejap, saya punya server ni, saya punya line ni tak berkuat. Ni. Okey, baik. Ni, pergi dekat free access. Ni. Dia cakap just package, lepas tu free access, letak FAM MCO $20. So proses, so boleh langgan secara percuma untuk segala soalan tahun 5 untuk full A mark secara percuma untuk package dia yang premium. So cikgu boleh buat kat rumah kalau cikgu nak guna soalan di sini. Saya ada lagi bank soalan lain iaitu Oxford. Sekejap, saya baru teringat. Tahu Oxford pun dia ada bank soalan dia yang dia bagi percuma sempena ialah COVID-19 ni. Sekejap, saya kena cari balik. Saya ada buat dekat saya punya Blogspot. Okey Okey, ni dah. Senarai bahan. Ini Oxford. Cikgu tekan je link ni, Okey, bila dah tekan link tu, so dia akan bagi tahulah ni resource ni. Untuk sekolah rendah tahun 1 2 3 4 5 6 dia dah ada dia punya soalan dia, package soalan. Macam cikgu beli buku latihan dekat kedai keluaran terbitan Oxford kan, dia punya buku latihan dia kan macam lebih kurang 50 helai kan ke 60 helai. So dia dah transfer jadi online. Jadinya macam soft copy kat sini. Contoh cikgu nak ambil yang darjah 5 kan, soalan rendah. Cikgu tekan je pada year 5 ni, nanti dia akan download. Dia akan download soalan dengan berserta dengan skema jawapan dia. Okey, tunggu jap dia download. Bila dah siap download, cikgu buka show in folder. Okey, kenapa kena show in folder? Sebab kita nak extract dia. Sebab dia dalam bentuk format zip. So kita kena extract dia dahulu. Okey, baik dah keluar. Okey, ni dia. 2 tahun 5. Right click, kemudian extract file. Bila dah extract file, klik OK sahaja. Okey. Ni dia, dah extract, double click. So dia akan keluar ni. Untuk subjek BM, English, Matematik, Sains dengan Sains. Ini macam bahasa berbeza kot. Contoh bahasa Melayu, dia akan keluar sini ialah skema jawapan. Soalan tahu set 1 dengan soalan set 2. Cuba kita buka sikit dia punya soalan dia. Saya dah buka, soalan dia memang sama macam bentuk soalan yang bercetak. Macam ni. Soalan 1 sampailah soalan yang terakhir. Mana kalau cikgu lepas ni nak buat bila naik sekolah nanti kan, nak buat latihan kan, nak buat ujian pertengahan tahun ke akhir tahun ke, just print saja soalan ni dan budak jawab. Dan budak bila dia jawab, kalau cikgu tak tahu jawapan dia apa, boleh pergi dekat skema jawapan dia. Dia dah bagi siap-siap skema tu. Ni dia punya skema jawapan dia. Ni. Nombor 1 apa? A. 2 C. Dia dah bagi dia punya skema jawapan. So ini adalah bank soalan yang bermusim. Iaitu bila berlakunya COVID-19 ni, barulah dia buka secara percuma. Kalau tak berlaku COVID-19 ni, dia tak buat lah. Okay, kerana COVID-19 ni, barulah dia buka open untuk orang ramai guna secara percuma. Okey, baik. Saya rasa setakat ini sahaja saya punya pembentangan. Untuk ni ada tak apa-apa soalan
berkaitan dengan 9 aplikasi bank soalan yang kita boleh guna secara percuma ini. Cikgu. Tumpang Ya. tanya cikgu. Nak tentang tadi yang tu Oxford punya kan. Okey. Tadi cikgu cakap nak buka itu zip kan. Right click lepas tu pilih mana satu Okey. Sebab cikgu laju sangat tak sempat. Okey baik. Bila dah download, okey baik, saya besarkan sikit punya ni Okey. Sekarang ni dia dah download kan. Dia akan jadi bentuk zip. Kan zip ni kan. So kita right click. Okey, bila dah right click. Okey, sekejap klik extract file. Ni. Klik extract file. Lepas tu dia akan keluar macam ni kan. Klik OK sahaja. Dia akan extract file tu dalam folder yang sama. So bila klik OK, ni kan. Sudah klik OK. So dia akan keluar macam ni. Folder tanpa zip. Kan beza kan. Ni folder atas ni dia berzip. Folder bawah ni dia tak berzip. Apa tujuan zip ni? Tujuan zip ni dia nak comprisekan size tu. Sebab dalam folder tu kan dia ada banyak folder-folder kan. Folder BM, Math, Science, BI, Math, Bahasa Inggeris, bahasa Inggeris kan. So ada banyak dan dia nak compilekan satu. Dan dia nak kecilkan dia punya size dia tu. Itu antara fungsi comprise zip tu. Okey baik. Saya dah tanya lah dengan Cikgu Nurul. Tapi dia tak jawab. Sebab dia ramai orang tanya dia kot. Jadi saya tanya dia tak jawab. Saya tanya dia yang Neopod yang dia ajar tu ada tak macam bank soalan macam ni. So saya dah explore memang tak boleh tak boleh dia tak ada. Dia tak keluarkan soalan-soalan yang cikgu-cikgu dah buat. Itu juga dengan dengan Plickers. Plickers pun tak ada. Dia tak open. Soalan yang saya pernah buat pun tak ada kat situ. Okey, kemudian untuk yang Sokratif ni pun saya dah pernah buka tapi dia macam mungkin ada kot, mungkin cikgu boleh cuba Sokratif untuk soalan online. Cikgu Muhammad Fauzi Hashim, baik kita cuba Sokratif sekejap. Saya macam tadi dah cuba tapi macam ada halangan sikit nak masuk ke situ. Kita try Sokratif. Sokratif ni dia berbayar sikit ni. Yang dibagi yang percuma pun tak banyak. Okey, Sokratif taklah semasyhur, taklah glamour quizzes yang Kahoot. Jadi mungkin tak ramai orang guna. Bila tak ramai orang guna, tak banyaklah soalan yang ada kat situ. So boleh login. Saya try login sebab saya dah pernah masuk. Teacher login. Okey, tunggu sekejap. Okey, saya dah masuk. So kat sini dia punya ni. So dekat mana kan dia punya perkongsian soalan dia. So untuk quizzes sesoalan, contoh saya ambil yang get free quizzes for your Sokratif account. Okey. So kita type sini ialah contoh bahasa. Kita enter. Ada keluar tak? Okey, jawapannya dia tak keluar. So room, learn, remind me later. Okay, so your room pun tak ada. Report pun tak ada. So result and then launch, itu sahaja. So untuk yang Sokratif ni, dia tidak ada bank soalan. Dia tidak ada macam kita boleh guna soalan yang orang lain dah pernah buat. Okey cikgu, saya dah jawab soalan daripada Cikgu Muhammad Fauzi Hashim. Sokratif dia tak ada bank soalan seperti yang lain. Okey, baik Cikgu Siti Ashma. Okay, nanti saya akan masukkan slide tu dekat Facebook saya. Saya ada 2 slide yang saya lupa nak upload. Satu slide ialah berkenaan dengan pengajaran berasaskan audio. Saya lupa nak upload. Nanti saya akan upload dekat saya punya Facebook.
Jadi cikgu boleh masuk saya punya Facebook, nama saya Huzaruddin. So, nanti cikgu bolehlah akses dekat situ. Adakah keputusan murid dapat dilihat oleh guru dan dihantar kepada guru selepas murid menjawab kuis dalam aplikasi-aplikasi ini? So, jawapannya tidak. And result akan dapat oleh cikgu yang pertama buat soalan tu. Kita ni kalau kita guna, kita tumpang guna saja. Tapi untuk result tu, pemilik soalan itu sahaja yang dapat terima result tu. Sama macam Google Form. Okay, Ustaz, Quizalize tu kena on ke mode yang dekat belah kiri tu? Saya tak suka Sokratif. Quizalize ni. Okay, jap. Quizalize. Okay. Saya buka jap. Okay, teacher login. Macam saya dah pernah sign up kan, so tak perlu sign up, saya terus kepada teacher login saja. Okay, learning hub pembelajaran. So, tadi Cikgu Zuraini tanya, Cikgu Zuraini, Ustaz, Quizalize tu kena on ke mode yang kat belah kiri? Mana belah kiri lah? Kita tak ada je apa-apa. Dia just dekat, type dekat situ sahaja. Okay. Ada ni, apa Ustazah Malina ni dia ada beritahu. Tadi soalan ada cikgu tu, dia tanya, keputusan murid tu, murid tahu tak? So jawapannya ialah bila murid dah habis jawab soalan tu, nanti dia akan keluar result keputusan kan. So minta murid tu untuk snap gambar dan hantar result gambar tu dekat kita lah melalui aplikasi WhatsApp. Okay, tapi jika buat secara live, guru boleh tengok secara terus. Kalau macam kita buat secara live tu, guru boleh tengok lah keputusan semua. Okay, baik. Saya tak jumpa yang mute tu. So macam biasa je. Okay, baik. Cikgu, ulang Oxford tu macam mana nak dapat? Okay. Cikgu Lucy jawapannya ialah, okay, saya akan pastekan dia punya link dia. Saya akan pastekan link tu dekat bahagian chat. Saya akan pastekan dia punya link tu dekat bahagian chat. Okay. Link untuk soalan Oxford adalah ini dia. Copy link address. Saya paste dekat bahagian chat. Jadi cikgu tinggal klik je link tu dan pergi ke bahagian bawah. Okay, baik. Ustaz Cik S. Arman Salikin. Ini pun pegawai PBD ya. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum Ustaz. Saya. Okey, yang saya maksudkan tu apabila kita dah create quiz. Okey. Kita create quiz, di sebelah kiri tu dia ada duration 30 second. Lepas tu ada kotak, ada math mode, use image, use audio, text to speech. Semua tu kena yes ke on ke macam mana? Oh, okey. Saya tak pernah buat lagi soalan dekat Quizalize ni. Ingat kau itu cikgu buat soalan buat soalan ke guna soalan? Saya sedang mencuba buat soalan menggunakan Quizalize sebab saya nak tahu sama ada dia friendly Jawi ataupun tidak. Alhamdulillah dia memang friendly Jawi. Just type macam biasa menggunakan Jawi UKM. Memang bagus. Bagus Okey. Nanti dah siap soalan tu share dengan saya Okey, insya-Allah. So maknanya murid dia tak akan boring. Dah biasa 3 tahun, 4 tahun guna quizzes, 4 tahun guna kahut kan. Daripada benda satu, mesti dia boring kan. So kita bagi pula aplikasi lain. Quizalize, so sama macam quizzes tu. Okey, baik. Yang ada Mac mode tu. Okay, Ustaz, soalan tersebut kita boleh duplicatekan, edit kan. Jadi berikan barang kita, so result kita boleh tengok. Okay, baik. Setakat ni
Okay, kita cuba try yang Quizalize ni, boleh tak kita duplicate? Okay. Kita try duplicate. Okay, contoh saya ambil yang tata bahasa ni. Start class game gives repeatable worksheet. Okay, edit the question. So bagian edit the question, so kita boleh duplicate. Kita boleh duplicate soalan yang ada dekat Quizalize tu. So kita boleh duplicate, siapkan semua dan kita boleh jadikan sebagai soalan kita. Sama macam Quizizz dan juga Kahoot. Okey, terima kasih kepada Cikgu Ustazah Zuraini atas penerangan tentang Quizalize tu. Okey, saya rasa tak ada apa-apa lagi. So Batu Pahat tengah gelap, hujan lebat. So saya serahkanlah kepada moderator kita, Cikgu Nurul, untuk kita menamatkan kita punya webinar kita. Okey, terima kasih. Silakan Cikgu Nurul. Cikgu. Sorry satu soalan lagi. Okey. Mana satu yang tu semua yang cikgu recommend apps ni, mana satu yang kita boleh guna, let's say macam Quizizz kan, boleh share link dekat kita punya Google Classroom kan? So yang ni semua kita mana satu kita boleh share link dia? Okey, yang boleh, yang Frog Play tak boleh. Jom Study tak boleh. Yang ni boleh. Quizizz boleh share Google Classroom. Quizalize boleh, Edpuzzle boleh, Wordwall boleh, Quizlet boleh, Kahoot boleh. Tapi yang Frog Play dengan Jom Study tu tak boleh kita kongsikan Google Classroom. Boleh, tapi kita kena macam copy link ni lah, copy link dia. Okey. Kita kena copy link Frog Play tu, kita pastekan dekat GC. Baru boleh. Kalau macam yang Quizizz dengan Quizalize ni, dekat situ dia ada logo Google Classroom tau. So bila kita klik pada logo ikon Google Classroom dekat Quizizz tu, dia akan transferkan soalan tu terus ke kelas GC kita. So kita tak payah nak pastekan kita punya link dekat GC. So Quizizz, Quizalize, Edpuzzle, Wordwall, Quizlet dengan Kahoot dia boleh synchronize dengan GC, tak salah. So untuk Jom Study dengan Frog Play kena copy link dia. So maksudnya Jom Study tu kita macam nak ambil dia punya soalan sajalah. Kalau kita nak ambil soalan dia ataupun ambil link dia. Oh, okay, thank you Okay, thank you. Okay, baik. Ada Cikgu Nurul? Okey Ustaz, ada ke tak sebarang persoalan? Kalau ada, kita boleh onkanlah mikrofon ataupun boleh type dekat ruangan chat. Tak dengar. Cikgu Nurul tak dengar soalan tu. Okey, boleh dengar tak suara saya sekarang? Boleh. Suara Cikgu Nurul saya dengar. Okey baik. Okey baiklah. Jadi kan untuk para peserta, kalau ada sebarang persoalan boleh onkan mikrofon ataupun juga boleh typekanlah di dekat ruangan chat sebarang persoalan. Sebelum saya buat sesi penutup. Okey, ada ke tak? Okey, dekat ruangan chat ni jap. Okey, saya masuk ke ruangan chat juga. Diorang nak ni Ustaz, nak copy balik yang Oxford tu. Sen semula. Okey. Dah. Dah. Okey. Alright, baiklah. Jadi saya kalau cari sebarang persoalan, jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Huzaruddin yang telah sudi berkongsi mengenai 8 aplikasi bank soalan online kepada kita semua seramai 182 orang peserta. Okey, jadi seperti biasalah cikgu-cikgu saya akan ambil untuk sesi penutup. Okey, jadi minta semua stay lagi dan jangan left lah daripada ruangan meet ini Sekejap saya sharekan saya punya screen kejap.
Okey, baik. Saya sharekan skrin saya. Okey, baiklah. Jadi, saya akan, sebelum saya pastekan link pendaftaran, saya akan tunjukkan dahulu tata cara untuk kita mengisi borang pendaftaran. Okey? Yang pertama sekali, saya akan pastekan link pendaftaran dekat ruangan chat. Jadi, saya minta sangat supaya cikgu-cikgu yang pertama sekali supaya tak sebarkan link tersebut kepada pihak luar. Pihak luar tu maksudnya mereka yang tak mengikuti surat pada petang ini. Jadi kalau boleh, kita sama-samalah jaga integriti kita dan dia kalau kami kena kata kalau cikgu-cikgu berbuat sedemikian, pihak kami akan dapat trace benda tu. Jadi apa orang panggil kalau nak mengelakkanlah perkara yang tak berlaku, jadi baik kita jangan buat lagi cikgu Okey, jadi seterusnya pula kemudian bila cikgu dah klik kepada link tersebut, dia akan keluar Google Form. Jadi yang pertama sekali cikgu isikan alamat email cikgu yang aktif. Alamat email yang aktif maksudnya ialah contoh kalau saya hantar email kepada cikgu, cikgu akan dapat dia punya notification tu. Tidak ada sebarang masalah sama ada kalau cikgu nak guna email MOEDL ke ataupun sebarang email lain. Tidak ada sebarang masalah. Okey cikgu-cikgu? Okey, kemudian cikgu pun isilah nama penuh cikgu, nombor IC cikgu, nama sekolah cikgu, negeri tempat cikgu mengajar. Okey, kemudian cikgu isikan nombor telefon cikgu dan cikgu tikkan kepada nama bengkel, tarikh dan juga masa. Dan pastikan sebelum cikgu klik kepada ikon submit, segala butiran yang telah cikgu isi adalah tepat. Sebarang kesalahan ejaan ke ataupun sebagainya, pihak kami tidak akan bertanggungjawab. Okey cikgu-cikgu? Jadi selepas itu, cikgu akan pergi kepada paparan seperti ini. Okay, dia kata maklumat anda telah berjaya direkod. Okey, kemudian cikgu akan nampak ada satu link yang berwarna biru yang https://SPIKPM. Itu ialah link pendaftaran kepada SPIKPM. Jadi cikgu terus klik kepada link tersebut. Ingat bila dah keluar paparan seperti ini, hanya klik kepada link tersebut. Okey, kemudian dia akan keluar seperti ini. Okey, kemudian cikgu hanya masukkan nombor IC cikgu dan cikgu klik kepada daftar. Okey. Okey, kemudian dia akan keluar seperti ini. Kehadiran anda telah direkodkan ke panggilan data. Okey. Tapi in case kalau tiba-tiba dia keluar seperti ini, dia kata maaf, nombor kad pengenalan anda telah wujud. Maksudnya cikgu dah pun mendaftar dalam SPIKPM sebab walaupun cikgu isi 6 kali ke 11 kali sebagainya pun, tapi sistem hanya detect satu sahaja nombor IC. Okey cikgu-cikgu? Cikgu tak share screen Tak share Tak share screen. Tak nampak screen saya ke? Ya Allah, saya cakap hitam seorang je. La ilaha illallah. Apa saya menyarut cakap seorang ni tak nampak? La ilaha illallah. Ni saya tu dah share. Sekejap La ilaha illallah. Ya cikgu ya. Ya, saya ni duduk nyembang-nyembang seorang-seorang. Kejap saya share screen saya kejap. Screen gelap. Ya Allah. Sekejap Ya Allah. Malah cikgu ya. Okey. Sekejap. Nampak tak skrin saya sekarang? Ya, nampak Okey, sekejap. Okey, nampak tak skrin saya? Saya tengah present. Nampak tak sekarang? Okey, nampak dah? Okey. Okey, maaf ya cikgu. Ya Allah, saya duduk nyembang-nyembang seorang-seorang je. Belum. Nampak dah skrin? Dua lagi? Nampak. Okey. Nampak dah? Okey, Nampak. Saya rasa tadi saya dah terangkan, rasa macam semua dah faham kan? Pertama sekali saya akan pastekan link, kemudian cikgu isikan alamat email cikgu, isikan nama cikgu, isikan nombor IC, nama sekolah, isikan nama negeri cikgu mengajar. Okey, isikan nombor telefon cikgu dan make sure sebelum cikgu klik kepada ikon submit, segala butiran yang diisi adalah tepat. Okey, sebarang kesalahan pihak kami tidak akan bertanggungjawab lah cikgu-cikgu Okey, kemudian dia akan keluar kepada link pendaftaran SPIKPM yang warna biru ni macam ni. Jadi, cikgu hanya klik kepada link tersebut. Okey, kemudian dia akan keluar paparan seperti ini. Jadi, cikgu hanya masukkan nombor IC cikgu dan cikgu klik kepada daftar. Okay, sehingga dia keluar macam ni. Dia kata, kehadiran anda telah direkodkan. Maksudnya cikgu dah pun mendaftar dalam SPIKPM. Okey?
Lepas tu pula kalau tiba-tiba dia keluar seperti ini, dia kata maaf, nombor kamalan anda telah wujud. Maksudnya cikgu dah pun mendaftar dalam SPL KPM. Okey cikgu-cikgu? Okey, kemudian saya tunjukkan pula dekat mana kita nak semak pendaftaran kita di SPL KPM. Okey. Yang pertama sekali, kita log masuklah ke dalam SPL KPM dan kemudian kita klik kepada modul individu. Saya rasa mungkin yang bahagian ni semua orang tahu. Okey, kita masukkan kita punya nombor IC dan juga kita punya kata laluan kita. Okey, kemudian dekat sini dekat bahagian menu tu cikgu klik kepada latihan dan sesi pembelajaran. Okey, cikgu klik kepada senarai latihan KPM. Okey, kemudian cikgu akan keluar inilah senarai list segala sesi webinar anjuran KT DF Team dengan kerjasama PPD Kota Tinggi. Okey, kat sini. Okay, kalau cikgu lihat yang saya dah kotakkan yang warna merah ni yang dia kata penganjur PPD Kota Tinggi, maksudnya segala webinar sesi kami. Dan kalau cikgu lihat pula dekat bahagian status laksana tu ada yang telah disahkan dan juga ada yang dia masih belum disahkan. Jadi saya sedia maklum ada ramai cikgu yang macam PM saya yang minta untuk saya sahkan. Dia benda ni memang pihak PB dia akan sahkan tapi dia akan mengambil sedikit masa. Tapi dengan kau dia akan tetap sahkan juga. Jadi dia minta untuk bersabar sekejap. Okey. Kemudian dekat mana kita nak letak kita punya sijil pendaftaran. Okey. Cikgu sekejap saya punya sekejap Okey. Okey baiklah. Sekarang ni kat mana kita nak cetak kita punya sijil pendaftaran di SPL KPM? Okey. Dekat bahagian menu tu, cikgu klik kepada sijil LDP. Okey, klik kepada senarai sijil latihan. Okey, dekat sini cikgu akan lihatlah segala segala sesi perkongsian anjuran KT DFT dengan kerjasama PB Kota Tinggi. Okey, yang kotak yang saya dah kotakkan dengan warna merah ni ialah senarai sesi perkongsian dan yang bahagian yang saya kotakkan warna biru tu ialah ruang sijil. Okey. Jadi kalau cikgu nak cetak sijil, cikgu klik kepada papan sijil, dia akan terus keluar seperti ini. Sijil penyertaan yang telah pun ditantangani oleh pegawai PPD Kota Tinggi, Tuan Haji Muhammad Fadil bin Ishak. Jadi saya haraplah dengan penerangan tersebut boleh memberikan sedikit penjelasan mengenai pendaftaran di SPL KPM. Okey cikgu-cikgu? Sekejap Jadi macam biasa saya akan pastekan link. Sekejap saya tutup saya punya share screen juga. Sekejap Okey baiklah. Sebelum saya Okey jadi saya akan tutupkan saya akan pastekan link pendaftaran dekat ruangan chat. Jadi saya minta cikgu-cikgu yang